surat 270, 281 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Sadaqallahu azim. Yang bermaksud ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran, dan bertukar fikiranlah dengan mereka menurut cara yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Tuhan engkau lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih tahu pula orang-orang yang mendapat hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jika kamu memberikan pembalasan, hendaklah dibalas serupa kesalahan yang diperbuatnya kepada kamu. Dan kalau kamu sabar, sesungguhnya itulah yang paling baik untuk orang-orang yang sabar. Dan hendaklah engkau bersabar, yakni berteguh hati, dan keteguhan hatimu hanyalah dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap mereka, dan jangan engkau sesak nafas menghadapi tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah bersama orang yang memelihara dirinya dari kejahatan, dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahu azim. Jadi dalam ayat 125
hingga 128 ini, kalau kita lihat dalam ayat 125 itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita bagaimana kaedah untuk melaksanakan dakwah ataupun menyeru, sama ada kepada bukan Muslim ataupun kepada Muslim. Ini metod ataupun kaedah, cara yang perlu digunakan oleh kita. Kewajipan oleh kita untuk menggunakan kaedah yang ditunjukkan, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah kamu menyeru ke jalan Tuhanmu, menyeru kepada manusia untuk berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan Tuhanmu maksudnya mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ajak manusia ini berada pada jalan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang Allah suruh kita buat, dan apa yang Allah Ta'ala suruh kita tinggal, biar kita berada pada jalan tersebut. Jadi dijelaskan kaedah di sini, wal mau'izah bil hikmah, sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Bila sebut kebijaksanaan, kita refer pada ayat At-Taubah yang lepas. Orang yang nak bijak ni, dia mesti berilmu pengetahuan. Sebab itu Nabi SAW dalam ayat yang lalu, maka tinggalkan sebahagian daripada masyarakat ataupun Muslim, hendaklah mereka itu menuntut ataupun belajar ilmu dengan Nabi SAW. Jangan semua sekali pergi berjihad fi sabilillah. Mana ada kepentingan menuntut ilmu. Bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Bagaimanakah yang kita anggap sebagai bijaksana? Ada kita panggil, hei, mu. Dibahagikan kepada 3 kumpulan. Untuk sesuaikan dengan ketiga-tiga kumpulan ini, kelompok ini, maka hendaklah kita menggunakan kebijaksanaan. Orang yang sudah alim, orang alim ni orang tahu. Rupanya orang alim ni nak kena tegur juga. Orang yang tahu ni nak kena tegur juga. Ilmu banyak, tetapi amalnya tak ada. Walaupun Nabi SAW selalu ingatkan pada kita, umpama orang alim dengan orang yang abid, umpama orang yang alim dengan yang abid, orang yang berilmu dengan orang yang beribadah, seolah-olah di antara aku dengan orang yang paling rendah kedudukan. Maknanya keutamaan alim daripada abid. Sesungguhnya solat, ibadat orang yang alim itu lebih baik daripada 1000 abid. Maknanya kualiti orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dia melaksanakan ibadat yang dibuat itu berdasarkan ilmu yang dipelajari, ilmu yang dia ada. Maka ibadat orang yang alim ini lebih bermutu daripada orang yang abid. Dia beribadat, tetapi ibadat itu tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu sudah tentulah ada kecacatan pada ibadat yang dibuat. Jadi kebijaksanaan itu sangat perlu dalam metod ataupun dalam kaedah kita berdakwah. Jadi disebut, sebelum kita teruskan, ada sebab nuzul ayat ini, sebab diturunkan ayat ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya ayat yang berkaitan dengan kesabaran yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Jadi dalam ayat ini kata Ibnu Abbas,
Apabila orang-orang bukan Islam meninggalkan medan Uhud, Rasulullah berpaling untuk melihat para sahabat yang mati syahid. Ini dalam perang Uhud, tentera Islam pada mulanya telah memperoleh kemenangan. Nabi dah pesan, apa cerita pun, apa keadaan pun, janganlah orang yang berada di atas bukit sana turun. Nabi dah pesan. Ini pun pengajaran dalam peristiwa Uhud ini. Jangan sekali-kali kita membantah ataupun menepikan arahan pimpinan. Apapun berlaku, janganlah kamu turun daripada bukit Uhud. Apa yang berlaku? Pada peringkat awal, apabila Islam itu sudah mencapai kemenangan, lalu yang berada sahabat Nabi SAW yang berada di bukit Uhud itu, bila tengok kaum musyrik, kafir ini telah lari apabila menerima kekalahan, maka sahabat yang ditugaskan oleh Nabi SAW di atas bukit mereka ini turun. Bila turun, dilihat oleh tentera musyrik, mana tempat yang begitu strategik di atas bukit itu sudah tidak dikawal lagi oleh tentera Muslim, maka mereka berpatah balik dan mengambil tempat tersebut. Lalu tentera Islam telah menjadi mangsa kerana tempat tersebut telah diambil alih oleh musyrik. Lalu sahabat Nabi SAW ramai yang syahid pada perang Uhud ini, dan perang Uhud ini merupakan sejarah pada kita orang Islam sebab kita menerima kekalahan dalam perang Uhud. Jadi dalam perang Uhud ini, apabila tentera musyrikin Quraisy telah lari meninggalkan Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan kecederaan yang sangat teruk, maka Rasulullah melihat teliti sahabat-sahabat yang syahid. Kemudian baginda SAW melihat satu mayat yang mana bila Nabi lihat mayat ini, hancur luluh hati baginda SAW. Mayat siapa? Mayat Hamzah bin Abdul Muttalib. Mayat Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah itu Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, maksudnya bapa saudara Nabi SAW, yang dipenggal semua anggotanya, dirobek hatinya. Ini tentera kufar menyeksa mayat ataupun anggota jenazah ataupun mayat Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu Nabi SAW berpesan, sekiranya tidak menyedihkan kaum wanita ataupun menjadi ikutan selepasku, saya akan meninggalkan mayat ini sehingga ia dibangkitkan Allah dari perut binatang buas dan burung-burung. Saya bersumpah akan membunuh 70 orang sebagai ganti. Rasulullah, marahnya Rasulullah atas perbuatan musyrikin buat pada jenazah Hamzah, bapa saudara, sehingga Rasulullah seolah-olah Rasulullah tak nak tanam, biarlah mayat Hamzah yang sudah bercerai-berai itu dimakan binatang buas, dimakan oleh burung-burung. Kalaulah perbuatan aku ini, kata Rasul, sebab marah sangat, biar binatang dan burung-burung menjadi saksi bahawa inilah keadaan badan Hamzah yang telah diperlakukan oleh musyrikin Quraisy. Tapi tak adalah Rasulullah biarkan mayat itu. Tapi akhirnya ceritanya kemarahan Rasulullah itu, biarlah binatang dan burung-burung menjadi saksi, biar dimakan jenazah yang begitu teruk ni, badan Hamzah yang begitu teruk ini, dan aku berjanji akan kubunuh 70 orang musyrikin.
marahnya baginda sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa yang berlaku pada Hamzah. Jadi selepas dikuburkan jenazah Hamzah ini, syahid, maka turunlah ayatnya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Maka disebut oleh Abu Hurairah, Rasulullah amat memuliakan Hamzah, lalu apabila melihat mayat Hamzah yang dirosakkan, maka jiwanya bagai turut dirosakkan. Maka beliau berkata, demi Allah, saya akan membunuh 70 orang daripada kalangan mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat tersebut. Ayat meminta Rasulullah sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Maka bersabarlah. Maka bersabarlah oleh semuanya Allah itu akan memberi pertolongan kepada orang yang sabar. Pangkat ataupun Nabi SAW sendiri sebagai manusia mempunyai fitrah ingin mendendami orang yang memperlakukan kepada saudara. Jadi kita pun begitu juga. Kita pun sama. Kalaulah orang khianati saudara mara kita, sudah tentulah kita ada dendam, kesumat. Mati seorangnya 70 nak dia kerjakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak buatlah. Dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang disumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar baginda dan sama juga dengan kita mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mengajar kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ditimpa suatu musibah oleh sebab sesuatu perbuatan yang dibuat oleh manusia lain ataupun oleh orang lain, maka janganlah sekali-kali kita membalas dengan cara yang berganda. Tak boleh kita balas cara berganda. Ini dia masuk hukum qisas balik. Kita balik pada hukum qisas yang kita sebut dahulu. Kita dah bincangkan hukum qisas ni. Kalau bunuh balas, kalau cedera tangan kita cederakan tangan. Kalau dalam kes ni mati seorang, maka hendaklah dibunuh seorang, jangan sampai 70 orang bunuh. Jadi hukum tu balik pada hukum Allah Subhanahu wa taala, ada hukum jinayah, qisas. Kemudian dalam riwayat yang lain disebut, Abi Layla melaporkan Al-Hakam, dilaporkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, pada hari pembunuhan Hamzah, sekiranya Allah memenangkan saya ke atas orang Quraisy, saya akan membalas dengan 70 orang daripada kalangan mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat di atas. Lantas Rasulullah SAW berkata, bahkan kami akan sabar, wahai Tuhan, bila berikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Tirmizi yang memetik sumber daripada Ubay bin Ka'ab, pada peperangan Uhud gugur 64 daripada kaum Ansar dan 6 orang daripada kaum Muhajirin, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Kesemuanya dirosakkan anggotanya dengan kejam. Maka orang Ansar pun berkata, jika kami diberi kemenangan, kami akan berbuat lebih dari apa yang mereka lakukan. Ketika berlakunya pembukaan kota Mekah, maka turunlah ayat, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairu lis-sabirin. Jadi ayat ini melarang kaum muslimin mengadakan pembalasan yang lebih kejam dan hendaklah bersabar. Maka tidak dibenarkan sama sekali oleh kita sekiranya berlaku kecederaan ataupun pembunuhan saudara mara kita, maka tidaklah boleh sama sekali untuk kita balas lebih daripada itu. Jadi itu pengajaran yang besar kepada Nabi SAW dan juga kepada sahabat. Jadi kita lihat 3 kumpulan bila kita melaksanakan dakwah, maka hendaklah lihat siapakah orang yang sepatutnya
kita panggil dan sesuaikan dengan keupayaan yang ada pada kita. Baik, pertama sekali, golongan yang mempunyai ilmu ataupun golongan cendekiawan yang kita sebut sebagai orang alim. Baik, golongan ini adalah golongan yang cintakan kebenaran, cerdas fikiran dan cepat menangkap persoalan yang dikemukakan, bersesuaian dengan tahap fikiran mereka. Seruan hendaklah dilakukan secara hikmah. Kalaulah kita anggap tuan-tuan sebagai orang yang berada dalam kalangan cendekiawan, maka bagaimana untuk berhadapan dengan orang yang bijak pandai? Orang yang bijak pandai tak boleh sama sekali seolah-olah kita mendesak dia. Hei, marilah sembahyang. Orang dah tentulah, kita berada di masjid ni, orang yang hadir ke masjid, orang dah memang ahli masjid, orang yang mengimarahkan masjid, orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Ini juga kita dah bincang ayat hari itu berkaitan dengan innama ya'muru masajid Allah. Siapa yang sepatutnya menjadi orang yang makmurkan masjid? Orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita sebahagian daripada orang yang memakmurkan masjid. Jadi, bila orang dah datang ke masjid, bila bercakap soal sembahyang, maka tak perlulah lagi kita nak marah pada orang mari masjid ni. Kena mari masjid. Kalau tidak, apa yang Nabi buat? Bila Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, waktu mari masjid ni, pergi cari kayu api, kena bakar rumah orang, waktu mari masjid. Jadi kita ni nasib baik, spekar dengar ke keluar. Kau dengar dalam kita je. Kalau dengar dalam kita, maknanya tak kena lah. Ajuk mari masjid, kau ada masjid ke? Jadi maksudnya di situ, siapa yang berhadapan dengan itu? Kalau orang yang dah memang tahu berkaitan dengan agama, tahu berkenaan dengan fadilat, maka janganlah sekali-kali kita memberikan pengulangan, kecuali dalam keadaan biasa sebagai kita kata memperbaharui ataupun mengingatkan semula ataupun ulang bicara supaya ingat mengingati antara satu sama lain. Tapi kalau asyik bercakap, marah kepada orang datang masjid, asyik marah kepada orang datang masjid, akhir sekali sampai boringnya Ustaz Zawawi asyik marah kat aku je. Setiap kali kuliah hari Isnin, malah dia marah pada jemaah masjid. Jadi orang dah jadi sebahagian daripada orang yang memakmurkan masjid, maka input yang sepatutnya diberi bukan lagi berkaitan dengan datanglah sembahyang jemaah ni 27 kali ganda, ambillah wuduk baik-baik, masuklah ke masjid. Jadi itu yang dah arif benda tu. Sebab kita tahu nilainya itu, sebab tu kita datang ke masjid. Kita dah tahu nilai kan? Kita dah tahu nilainya adalah 27 kali daripada sembahyang seorang diri. Lalu kita datang. Jadi buat apa kita panjangkan cerita fadilat 27 kali faedah sembahyang jemaah ni kepada jemaah yang sudah memang hadir di sini. Jadi sepatutnya yang 27 ni kita sampaikan kepada orang yang berada di luar sana. Sebab masih lagi confused. Betul ke nilai jemaah ni 27? Tak apa, saya sembahyang di rumah berjemaah. Kata, sembahyang jemaah di rumah boleh juga 27. Ada perbezaan tidak
jemaah di tempat yang ramai orang di masjid dengan berjemaah di rumah. Memang ada beza. Memang ada beza. Orang yang berada di rumah Allah Ta'ala dengan orang yang berada di luar daripada rumah Allah Ta'ala. Sepatutnya persoalan itu tidak boleh ditimbulkan. Kalau tidak, kenapa Nabi SAW memerintahkan sahabat supaya kumpulkan kayu api nak bakar rumah orang yang tidak datang berjemaah di masjid? Memang sahabat boleh bagi alasan pun. Dia mengimamkan isteri di rumah, anak-anak di rumah. Boleh diterima? Boleh diterima. Tetapi apakah diterima oleh Nabi SAW? Tidak. Jadi ancaman itu menyebabkan sahabat Nabi SAW dalam keadaan uzur sekalipun akan berusaha untuk mendapatkan kelebihan fadilah solat secara berjemaah. Kecuali dalam titik emergency, wibu kalau nak mari ke masjid ni, kita buatlah solat berjemaah di rumah dengan anak isteri. Dia ada kecualian dalam kes-kes tertentu. Ini bila berhadapan dengan orang yang mempunyai tahap fikiran dan orang yang cintakan kepada kebenaran. Sahabat-sahabat kita yang kita sendiri kadang-kadang bergerak dalam tabligh, kita tak kenal siapa di kampung. Rumah, kita pergi rumah ahli Korea kita yang pergi sembahyang jemaah saja, kita pergi. Kadang-kadang kita pergi juga rumah tu imam, kita tak tahu dia tu jadi tu imam, kita pergi juga. Ini sahabat-sahabat. Apabila kita keluar 3 hari ke, 40 hari ke, 4 bulan ke, di tempat yang asing pada kita, kita tak tahu siapa yang berada di sekitar masjid ataupun di sekitar surau. Jadi bila kita ziarah dari rumah ke rumah, mungkin saja rumah tu rumah tu imam, rumah tu Bilal, yang memang sebahagiannya adalah kelompok yang memakmurkan masjid ataupun surau. Jadi kalau tuan-tuan didatangi oleh rakan-rakan tabligh kita, terutama yang di luar, kalau dia bersama dengan sahabat-sahabat kita satu kampung, tak apa. Ni rumah ni tak payahlah memang kaki. Ni memang dah ahli masjid, memang dah ahli surau. Kalau dia tak bawa orang kampung tu, mana di luar, syekh yang menunjuk jalan tu pun tak tahu juga, maksudnya dia akan pergi ke rumah-rumah, termasuklah rumah kita sendiri. Apa respon kita pada kumpulan ini? Tuan-tuan pernah tidak didatangi oleh rakan-rakan tabligh kita yang di luar daripada kawasan? Tak pernah sampai buat tabligh pak kita. Mungkin ada yang sampai, mungkin ada yang sampai. Jadi biasanya disebut macam mana? Ni tak tahu dah, takut berubah dia punya ni apa skrip, skrip penyampaian, panggil orang pergi masjid. Tak tahulah dulu lain ataupun hari ni dah berubah tu. Maknanya fokusnya ajak ahli dalam kampung tu untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke masjid. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita ada sekian-sekian jemaah kita sampai. Jadi insyaAllah kita jemput tuan-tuan pergi ke masjid untuk sama-sama dengan kita. Kita yang sudah memang berada di sini, apa kau rasa? Ini pun penyakit juga. Penyakit itu bukan pada dia, dia tu orang ajam, orang luar. Kita ni penyakit kita.
Mu tak tahu apa? Aku tak masjid. Ini penyakit kita. Baik, kalau rakan-rakan tabligh kita di luar sana nanti jemput kita pergi ke masjid, tak apalah, sabar. Jangan kita marah dia. Sabar. Sebab sabar itu boleh menghilangkan ego kita. Aku kata masjid tu, tahulah aku pergilah. Tak apa aku pergi. Jadi metod nak beritahu tadi, kaedah tu, kaedah. Kaedah bila kita berjumpa dengan orang yang sudah sebahagiannya adalah orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka skrip tu kena tukar. Kaedah tu kena tukar. Siapa imam masjid? Siapa bilal masjid? Kalau digaruk kepala, ni kena ajak pergi masjid. Kalau kita diberi peluang untuk keluar, maknanya skrip itu kita boleh tukar. Maknanya kita nak tahu bahawa orang tu ahli masjid ataupun tidak, kena tanya dia, siapa imam tu masjid? Ataupun siapa bila di masjid tu? Tak ingat, tak apa kenal belah mana. Kalau tak kenal belah mana tu, maksudnya orang ini perlu kita, kalau dia sebut sekian nama, bilanya berapa orang tu, maknanya tak payah hajat masjid lagi. Malam ni ke lapangan ada, boleh kita sama-sama dengar tazkirah. Bukan ajak ke masjid, dengar majlis ilmi. Ini berhadapan dengan satu pihak yang keadaannya maknanya sudah tahu dalam segala pengetahuan berkaitan dengan agama, berkaitan dengan masjid dan sebagainya. Kemudian golongan kedua adalah mereka dalam kalangan golongan kebanyakan yang mempunyai fikiran yang kurang matang dan tidak berupaya memahami pengertian yang tinggi. Oleh itu mereka hendaklah diseru dengan nasihat-nasihat yang baik, lagi mudah dipahami. Tadi kita ambil satu contoh. Kemudian guru awam ni yang paling ramai lah maksudnya. Boleh juga kita umpamakan kita di sini. Sebab dia tidak menjadi tradisi. Kita ni belum lagi menjadi suatu kebiasaan. Kita berada di tengah-tengah pasar, kita bagi cakap. Kita tidak bercakap di pasar-pasar secara umum. Duduk satu tempat yang tinggi, kita panggil orang yang lalu lalang untuk kita bagi maklum. Tradisi ini tak dia buat sebab sekitar kita ni adalah majoriti Muslim. Jadi kita tidak ada dakwah cara talk di tengah jalan ataupun di pekan-pekan, di pasar minggu baik, contohnya seumpama itulah. Tak jadi suatu amalan tempat kita sebab majoriti kita Muslim. Maka kita rasakan bahawa tidak perlu lagi kita adakan talk tu, percakapan, seruan itu di tengah-tengah tempat lalu lalang ataupun di shopping complex. Itu tidak jadi suatu tradisi. Berbeza dengan apa yang berlaku di UK. Kita tengok dalam TV kan, Oasis dia buat kat mana? Kita buat kat masjid saja, tapi dia buat public. Mana benda tu di dakwah itu diseru di jalanan. Metod yang perlu juga sepatutnya dijadikan amalan kita. Bukan nak Muslim mengislamkan orang Islam, tetapi mengislahkan, membaiki Muslim supaya menjadi Muslim sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan kepada Quran dan juga hadis. Kalau kita kata nak Islamkan dia, marah dah sebab dia orang Islam dah. Ini proses islah.
membaik pulih untuk orang Islam. Yang bukan Muslim, boleh kita kata proses untuk memperkenalkan dia dengan Islam. Jadi insya-Allah kita akan sambung bagaimanakah metod bila kita berhadapan dengan golongan awam yang paling ramai bila kita nak menyampaikan sesuatu ataupun suruhan dakwah ini, supaya mereka ini tidak lari ataupun tidak menjauhi kita dengan sebab kesalahan disebabkan oleh kita salah cara. Dia nyepek-nyepek, pokoknya tak say dengan apa supaya kita nyepek kita lari. Jadi dia ada kaedah. InsyaAllah kita bincangkan kaedah dengan rinci insyaAllah pada minggu depan. Saya sudahi dengan aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.